hingga 67. Okay, surah Ar-Rahman ayat 41 hingga 67 dan tadabbur bermula ayat 56, kalau tak salah 56 57 begitu. Baik. Jadi kalau semua dah sedia, kita akan mulakan dengan istighfar 3 kali. Kemudian kita akan Al-Fatihah sekali dan kemudian kita akan baca bersama-sama. Dan saya mohon kepada yang baru masuk ataupun kepada yang dah masuk, pastikan audio tu di-mute supaya sistem dapat detect satu suara je. Nanti kalau berbunyi, dia tak dapat nak detect kan. Jadi kita fokus dan catat apa yang kebaikan yang kita dapat hari ini dan kita kongsikan dengan orang lain. Okey, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا
والإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sudah selesai membaca ayat 41 hingga 67 surah Ar-Rahman. Baik, jom kita tengok apa yang Allah nak sebut dalam surah Ar-Rahman. Kita sambung kita punya penerangan ataupun bacaan berkenaan dengan surah Ar-Rahman. Okay, kita sambung ayat 55-67. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayat ni kesinambungan daripada ayat yang lepas. Ayat ni Allah nak masuk tentang bidadari. Baik. Nikmat yang mana satu, yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Baik. Segala nikmat yang disebut dalam surah ini akan diberikan kepada mereka yang menghargai nikmat Allah semasa di dunia. Maka jangan dustakan segala nikmat yang telah Allah berikan. Jangan sangka segala kelebihan yang kita ada ini kerana hak kita, melainkan ia adalah pemberian Allah. Baik, ini peringatan. Maknanya Allah ni dia bagi kita nikmat yang ada dekat dunia ni sebab Allah nak beri, bukan sebab itu hak kita. Allah beri sebab dia nak bagi. Itu pilihan dia. Kalau dia tak nak bagi, dia boleh petik, dia ambil daripada kita sekejap. Sebab tu kita kena belajar menghargai nikmat. Macam mana cara nak hargai nikmat? Kena guna dengan cara yang bermanfaat. Kena sebarkan kebaikan kepada orang lain. Baik, kita akan tengok ayat yang seterusnya. Sekarang disebut tentang bidadari pula. Ini pun diceritakan dalam Al-Quran. Inilah satu perkara yang selalu disebut-sebut oleh manusia, terutamanya lelaki. Kalau tak tahu pasal Al-Quran, apa-apa pun pasal bidadari semua orang tahu. Baik. Maknanya satu kalimah yang istimewa Tuhan sampaikan dekat sini tentang bidadari. Bila sebut bidadari je, orang lelaki suka. Kan? Kita ni, yalah, manusia ni pun dia naik dan dia jatuh kerana 3 tak. Kerana harta, kerana tahta dan kerana wanita. Kerajaan mana pun yang power, yang bertamadun, yang hebat, dia akan jatuh dan dia akan naik kerana 3 perkara ni. Kerana harta, dia nakkan harta, dia nakkan harta yang banyak di dunia. Kerana tahta, nak kuasa yang banyak di dalam dunia. Dan kerana wanita, kerana nak wanita-wanita yang cantik yang boleh melayan nafsu. Macam tu. Jadi sebab tu Quran dia sebut pasal bidadari. Sebab ini adalah fitrah. Kita tak boleh nak nafikan benda ni. Tak boleh nak cerita pasal perempuan. Kak. No. Islam, Allah sebut dalam Quran dan tak pernah nak melarang. Sebab benda ni adalah fitrah. Dah memang naluri manusia suka kepada benda tersebut. Contoh benda seks. Seks ni boleh. Sebab tu Islam tak pernah larang. Islam tak pernah larang seks. Cuma seks yang bebas yang Islam larang. Tapi kalau dia melalui jalan yang betul, melalui jalan perkahwinan, sebab tu kita ada bidang khusus nama dia munakahat. Kahwin. Kan? Bab kahwin semua orang suka. Okay? Baik. Allah beri pasangan untuk duduk sekali dalam syurga. Best kan? Ini kerana kalau duduk berseorangan pun tidak menarik, bukan? Kalau duduk seorang diri, seumpama duduk dalam penjara pula. Kerana manusia memerlukan pasangan. Ini fitrah. Allah jadikan makhluk ni sepasang. Dua. Lelaki, perempuan. 2. Pasangan yang lain. Tinggi, rendah, kurus, gemuk, kaya, miskin. Kaya dan cukup, kaya miskin. Itu pasangan-pasangan dia. Jadi macam Adam. Nabi Adam AS duduk kat syurga seorang-seorang. Dia rasa tak best. Dia kata kalau ada pasangan kan best. Allah keluarkan Hawa daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Sebab
Maknanya kalau kita duduk sorang-sorang dalam dunia ni, kita rasa macam duduk dalam penjara. Dan buat apa? Dia ni kan. Tapi kalau ada pasangan Allah takdirkan, jadi pasangan tu akan bagi kita kebahagiaan. Bukan bagi penyiksaan. Tapi ada orang dia berlain pula. Tak boleh lah Ustaz, saya tak boleh tengok saya punya ni kan, dia jadi saya terseksa berzahir dan batin. Sebab kita yang menyiksa diri kita sebenarnya. Salah kita, bukan salah pasangan sebenarnya. Baik. Allah menceritakan tentang kenikmatan hubungan lelaki perempuan. Benda ni boleh. Memang Allah jadikan kita hendakkan kepada pasangan yang berlainan jenis. Sebab tu kita ni ikut fitrahnya lelaki kena dengan perempuan. Perempuan nak kat lelaki. Tak boleh lelaki sama lelaki. Atau perempuan sama perempuan. Dia jadi tak masuk. Dia tak charge. Bateri lagakan kepala positif dengan positif. Hidup. Tak hidup dia. Tapi kalau positif dengan bateri negatif, hidup. Soket tu penuh line tu. Barulah ada kehidupan nama dia, nampak? Dalam kehidupan macam tu, Allah jadikan lelaki dan perempuan ni melengkapi. Kalau biasa kalau tengok dalam pasangan, yang pasangannya aktif, yang satu lagi mesti dia kurang-kurang sikit. Dia melengkapi. Yang satu ni garang, yang satu lagi ni dia melengkapi. Kurang garang. Kan? Kalau yang satu ni merah, yang satu ni kuning. Kan? Tak boleh. Merah sama merah. Berapi. Kan? Belatops. Baik. Tetapi pasangan itu mestilah pasangan yang halal. Allah bagi tapi cara yang betul. Kerana itu dalam dunia sekarang Islam memandang berat tentang hubungan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Sebab tu kita nak bergaul, kena jaga perhubungan, pergaulan. Yang bukan mahram kena jaga. Yang mahram tak apalah nak berkepit. Islam menjaga supaya tidak berlaku penzinaan dan hubungan yang tidak sesuai, kerana semua itu akan diberi syurga nanti. Kalau kita ikut cara yang betul, ikut yang halal, halalan thayyibah. Kamu datangi isteri kamu, umpama kamu bercucuk tanam macam tu. Itu yang ayat Allah lagi. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Cumanya yang tak boleh ialah yang tak kahwin ataupun yang tidak halal sehingga melahirkan anak-anak yang luar nikah. Nak bin dengan siapa? Salahnya nak bin dengan siapa? Yang kedua, kalau ada mati ke apa, nak bagi harta macam mana? Buat wasiat. Kan? Tak boleh. Sebab tu kena ikut cara dia halal. Bila halal betul, senang kita nak bagi wasiat. Kita meninggal, harta ni hak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Isteri siapa? Keluarga. Okey? Kalau dah kahwin, cucu kahwin dengan nenek kahwin dengan pak saudara kahwin dengan atuk. Kan susah tu. Kan? Sebenarnya susah. Islam dah mudah kan. Tak tahu anak siapa nanti kalau kita tak ikut cara. Sakinah selamanya. Okey. Kalau kita tahan nafsu kita semasa di dunia dari melakukan dosa zina, kita akan dapat semua itu. Malah berlebih-lebih lagi di syurga nanti. Nampak? Apa yang kita akan dapat di syurga nanti akan berlebih-lebih lagi daripada apa yang kita dapat di dunia ni. Maknanya, apa yang kita dapat dekat dunia ni, kita dah rasa bahagia, tapi nanti masuk syurga, kebahagiaan dia double, triple. Lebih berganda. Bukan double lagi lah, double sekali ganda je, tapi beribu, bayangkan. Beribu kali ganda. Bayangkan kat syurga nanti kita kenyang tu 1000 kali. Kenyang kat dunia. Kita boleh makan sepuas-puasnya. Bukan kita makan sebab kita lapar. Tapi kita makan sebab kita nak makan. Juga dengan Allah, dia bagi nikmat bukan sebab kita punya hak. Oh, Ustaz Man buat baik, dia ajar ngaji. Okey, dia hak dia mah, dia rezeki. Tak. Bukan, sebab dia nak bagi. Allah nak bagi dekat siapa pun dalam ni. Kita ada 100 berapa orang ni, Allah nak bagi, dia bagi je. Dia bukan fikir, ini hak dia dapat. No. Baik. Ayat dia apa? Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dalam syurga itu terdapat bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata, yang tidak pernah disentuh sebelum mereka manusia dan jin. Nampak? Allah bagi bidadari yang fokus kat kita je. Kalau perempuan dapat bidadara lah. Pasangan. Bidadari ni pasangan. Perempuan dapat dia fokus kat kita je. Bayangkan, kita memang nak macam tu. Kita dapat coach yang fokus kat kita je. Kan? Coach tu tak boleh nak kejap ke sana, kejap kemari. Dia nak fokus kat kita. Sebab kita kan, kita dah pilih dia sebagai coach. Sebab itu kalau saya sendiri secara peribadi, kalau ada orang, Ustaz, saya ni dah coach orang lain, tapi saya nak join guru Ustaz dan nampak macam guru Ustaz best sangat.
Nampak macam best. Tapi bila macam tu berlaku, serahkan balik. Sebenarnya kan, Kak duduk kat kos mana? Kak kena jumpa dengan dia, Kak kena belajar. Nampak? Orang kita suka orang bagi kita tumpuan, orang bagi kita perkhususan. Begitu juga dekat syurga. Bidadari yang Allah bagi tu khusus untuk kita. Dia tengok mata kita. Macam, percaya kan? Fihinna qasiratut tarf. Okey, di dalam syurga-syurga itu terdapat bidadari yang pandangannya terbatas. Pandangan qasirat tu pasangan yang merendahkan pandangan matanya. Pandangan mata. Tarf, pandangan yang terbatas. Mereka hanya tengok kepada pasangannya sahaja. Mereka cinta kepada suaminya sahaja. Bidadari syurga ni dia cinta kat suami dia je, dekat pasangan dia je. Dia tak fokus kat pasangan lain. Kita ni ini dekat sebelah. Lalu orang nak pergi bazar Ramadan, sebab bazar Ramadan dah tak ada kan. Lalu kat sebelah kita mata, pandang, pusing. Kita korak sampai ke belakang. Kan? Itu yang berlaku. Bukanlah saya, orang lain. Kamu. Kan? Bayangkan pertama kali bertemu dengan pasangan kita, yang perempuan itu akan merendahkan pandangan mata mereka kerana malu-malu. Itu adalah satu keindahan sebenarnya. Sebab tu, orang dulu-dulu lah, orang sekarang ni mungkin ada lagi kot. Yang dalam ni semua, memang ada lah 193 orang ni. Dulu-dulu, kalau yang lelaki datang ke rumah nak meminang. Saya ni datang rumah makcik nak memetik bunga di taman. Ayat dulu kan. Mulalah buka pantun kan. Okay. Perempuan tu datang tengok, dia malu-malu kan. Dia jenguk ke tepi tingkap, belakang tabir dapur. Handsome kan. Coach Herbalife. Get team. Contoh macam tu kan. Tundukkan pandangan. Macam itulah rupa bidadari nanti dekat syurga kan, menundukkan pandangan. Dan itu adalah satu keindahan. Sebab tu perempuan ni kena jaga adab, kena jaga akhlak. Jangan galak sangat. Galak sangat, tak boleh galak. Kena jaga, itu adab nama dia. Lelaki suka perempuan yang malu-malu sebenarnya. Yang malu-malu, bukan yang gedi-gedi. Masalahnya dengan pasangan kita, masa mula jumpa dan masa mula kahwin sahaja macam tu. Selepas itu tidak ada lagi perasaan begitu. Tetapi bidadari itu akan sentiasa saja macam tu. Nampak? Biasanya kahwin, sebelum kahwin best. Semua cerita wangi, seronok je kan. Kentut pun wangi. Kentut yang nikmatnya kan. Contohlah kan. Wangi, seronok, baru kahwin. Naik motor melekat. Duduk kan. Letak dada kat belakang semua. Melekat, syok duduk menentuk kan. Tapi bila dah anak satu, anak dua, selain daripada perut dan dada yang menjarakkan, berisi kan. Dah jauh dah macam tu. Kan? Dia letak anak pula ke depan. Jadi berselang. Dia jauh pada suami. Pegang belakang, bukan pegang suami dah. Makin lama makin jauh. Tapi dekat syurga nanti bidadari tak macam tu. Macam mana mula kahwin, macam itulah sampai bila-bila. Maknanya di syurga nanti setiap malam adalah malam pertama. Tapi orang tak sebut macam tu. Kita yang punya tafsiran kan. Bayangkan, setiap malam tu indah. Setiap hari tu indah. Sentiasa macam yang kita sukai. Macam baru jumpa. Macam tu. Macam baru jumpa. Dan mereka pandang suaminya sahaja. Tak pandang yang lain dah. Tak pandang pasangan lain dah. Tidak berbilang pasangan. Menurut satu riwayat, seseorang dari bidadari itu berkata kepada suaminya, demi Allah, aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah dan lebih tampan selain dari engkau. Masya Allah. Kan? Bila-bila puji. Penuh kan? Kita duduk kat syurga. Kalau kita ni perempuan, nanti bidadara tu puja kita. Kan? Tiada sesuatu pun di dalam syurga ini yang lebih kucintai selain daripada engkau. Yang lebih kucintai. Bukan kucintai. Kucintai. Maknanya bidadari itu suka kat kita seorang. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dirimu untukku dan menjadikan diriku. Mana bidadari itu dia betul-betul membataskan pandangan dia hanya cinta kepada kita sahaja. Mana the only one she love. Macam tu. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan, the only one he love. Macam tu. Jadi pasangan kita dekat syurga nanti, pasangan yang memang semata-mata kita je yang dia cintai. Peneman setia. Macam tu. Payah nak cerita. Peneman setia. Pendek katanya peneman setia yang paling cantik, paling malu, paling best. Macam tu. Lihatlah Allah sebut sifat mereka dahulu. Tengok bagaimana Allah menggambarkan.
Bukankah sebut kecantikan mereka? Bukannya sebut kecantikan mereka. Begitulah wanita kena ikut. Kecantikan itu bukan kita boleh usahakan kalau sudah dilahirkan tidak cantik. Dan ianya tidak kekal. Tapi sifat yang mulia. Itu wanita boleh usahakan. Dan itulah lebih utama. Nampak apa yang Allah nak sampaikan kat sini? Allah nak tunjukkan bahawa perempuan yang cantik bukan pada paras rupa. Tetapi perempuan cantik pada akhlaknya. Dapat tulis masuk dalam kepala ni, minda separa sedar gitu. Perempuan ataupun lelaki lah sekali, manusia cantik bukan pada paras rupa, tetapi manusia cantik pada akhlaknya. Sebab tu kalau orang datang dekat kita nak jadi koci kita, bukan sebab kita cantik, bukan sebab kita hebat, tetapi sebab akhlak kita. Nampak? Dalam pengalaman coaching, kita ada Umi. Umi ni seorang cancer survivor stage 2. Dia nantilah kalau Mak Su ni masuk akan interview. Nanti bila tak tahu, surprise Mak Su punya surprise kan. Jadi Umi ni kisahnya, bila orang datang dekat Umi bukan sebab Umi ni cantik. Orang tak nampak, orang nampak biji mata Umi je dekat purdah. Dan kita ramai coach sebelah yang hanya nampak biji mata je. Tetapi apa yang cantik yang buat orang suka dekat kita ialah kerana akhlak kita, kerana sifat kita, kerana kejujuran kita. Benda tu tak nampak, tetapi kita boleh zahirkan. Jadi pengajaran dia macam tu. Allah nak tunjuk dekat syurga nanti yang datang dekat kita tu akhlaknya cantik gila. Macam tu. Power. Allah tunjuk pada akhlak, bukan Allah tunjuk pada rupa paras. Belum cerita cantik bidadari tu lagi. Cantik bidadari nantilah. Ni cerita cantik akhlak dulu. Jadi yang penting akhlak, baru rupa paras. Baik, jadi itulah yang kita kena usahakan, terutama dalam wanita. Sebab itu Allah sebut bidadari. Sebab Allah nak perempuan ni akhlaknya baik. Kita ada 204 orang sekarang ni yang sedang menonton dan kita nak semua orang perempuan dalam ni akhlaknya baik. Itu kita orang lelaki. Baik. Lam yatmithunna insun qablahum. Tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia. Pasangan tu nanti bidadari. Bidadari itu tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Jangankan disentuh, dilihat pun tidak pernah melainkan oleh tuannya. Memang disimpan untuk dinikmati oleh tuannya, iaitu kita sebagai ahli syurga. Bayangkan, hak eksklusif Allah bagi. Tak pernah tengok orang lain dan orang lain tak pernah tengok dia. Dan dia akan bagi khidmat servis bidadari itu kepada kita seorang macam. Wow, bayangkan kalau kat dunia ni yang paling baik yang manusia boleh bagi robot lah kot. Sekarang ni macam-macam orang nak memuaskan nafsu seks. Malam saya tengok yang macam mana yang sekarang bila kita duduk dalam penjarakan sosial, tak boleh nak berjumpa. Jadi mereka mencari ilham bagaimana nak memuaskan nafsu. Manusia ni sentiasa mencari jalan, tetapi sebenarnya jalan tu dah ada dalam Al-Quran. Jalan tu dah ada dalam Al-Quran. Tunjuk dah caranya, buat je baik, nanti Allah bagi dekat syurga. Dalam materi Ustaz Nasrullah tadi saya sebut, sakinah selamanya. Jadi sakinah selamanya ni bahagia selamanya. Kita akan dapat pasangan yang menenangkan kita selamanya. Tapi syaratnya kena buat baik supaya kita dapat nanti dekat syurga. Kalau orang yang belum ada jodoh, sabar. Mungkin jodoh kita belum lahir lagi. Tetapi sudah menanti di syurga nanti jodoh. Ini Allah janji dalam surah Ar-Rahman. Jadi jom masuk syurga. Ada kelayakannya, VIP. Kalimah yatmithunna bermaksud sentuhan yang memecahkan dara. Allah Akbar. Allah sebut detail. Yang dimaksudkan adalah sentuhan dalam bentuk seksual. Tak pernah orang sentuh. Lelaki suka perempuan yang belum pernah disentuh oleh orang lain. Kalau boleh, dia nak dia saja yang pernah nampak pasangannya dan dialah yang pertama disentuh. Yang pertama sentuh. Nampak? Ya. Kat syurga nanti Allah bagi yang the best. Maknanya tak pernah lagi orang sentuh, tak pernah lagi diusik, tak pernah lagi masih dara macam tu. Masih suci. Hanya untuk yang masuk syurga. Itulah bidadari syurga yang Allah gambarkan. Wala jan. Dan tidak juga oleh jin. Yang bidadari untuk manusia tidak pernah disentuh oleh manusia lain. Yang bidadari untuk jin tidak pernah disentuh oleh jin lain. Nampak? Khas Allah bagi yang manusia untuk manusia, yang jin untuk jin. Kita kat dunia ni dah bercampur. Kalau dalam internet pun banyak sekarang ni, dah pergi ke alam lain, kena ambil dengan bunian, duduk dekat sana 3 hari. Padahal balik ke dunia dah 3 tahun. Itu cerita Piramli. Nampak? Maknanya untuk manusia, manusia punya. Untuk jin, jin punya. Tak ada kongsi-kongsi dengan makhluk lain.
Itu hebatnya Allah bagi. Kehebatan bidadari syurga. Manusia akan dapat pasangan dari manusia juga dan jin daripada pasangan jin pula. Artah Ibnul Munzir mengatakan bahawa Damrah Ibn Habib pernah ditanya, apakah jin yang mukmin masuk syurga? Maka dia menjawab, ya. Bahkan mereka kahwin. Bagi jin laki-laki ada isterinya dari jin perempuan. Sebagaimana manusia laki-laki kahwin dengan manusia perempuan. Damrah Ibn Habib melanjutkan bahawa demikian itu disebutkan oleh firman-Nya tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yakni penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu hendak dustakan? Inilah maksud ayat 56. Maknanya Allah bagi khas tentang Nabi. Kalau kita relax dengan syurga. Sebelum tu ada disediakan makanan, buah-buahan. Sebelum tu ada pohon. Sebelum tu ada sungai. Nampak? Allah bagi gambaran syurga tu powerful. Luar daripada kotak imaginasi kita. Yang susah kita nak bayangkan. Allah bagi kita yang terbaik kepada kita. Nampak? Ada soalan yang selalu ditanya lebih-lebih lagi oleh wanita. Kenapa Allah sebut lelaki akan dapat bidadari tetapi tidak disebut tentang apa yang perempuan akan dapat? Datang dah. Ini adalah kerana apa yang lelaki mahu adalah jelas, iaitu perempuan. Lelaki ni otak dia satu je. Sebab tu lelaki ni nafsu dia satu je, seks. Perempuan nafsunya 9. Dia nak barang kemeh, dia nak rumah, dia nak kereta, dia nak lelaki handsome kan. Lelaki dia satu je. Itu je kepala dia. Dia tengok makanan pun dia lapor seks. Dia tengok air pun dia lapor seks. Dia tengok shape pun dia lapor seks. Nampak? Mana otak dia satu je. Pemikiran dia satu je. Sebab tu Allah sebut pasal bidadari. Dari dulu sampai sekarang, apa yang lelaki mahu adalah sama saja. Dia tak pandang benda lain. Sama aja. Hang ustaz ke, hang tak ustaz ke, seimbang. Memang Allah telah tetapkan bahawa lelaki mempunyai keinginan kepada wanita. Itu dah nafsu lelaki. Satu je. Satu je nafsu lelaki. Sebab tu Allah sebut pasal bidadari dalam Al-Quran. Tapi apa yang perempuan mahu, susah nak pastikan. Mana dia? Mana dia? Ni. Tapi apa yang perempuan mahu, susah nak pastikan apa yang mereka hendak. Kerana macam-macam yang mereka hendak. Nampak kan? Nafsu perempuan banyak. 9 katanya. Dan tidak tetap pula. Kejap nak itu dan kejap lagi nak benda lain pula. Kehendak mereka bergantung kepada keadaan. Dan kerana itu mereka berubah-ubah. Jadi, tak boleh nak tulis dalam Al-Quran. Al-Quran pun tak tulis sifat ketidaktentuan ni. Kejap nak shake coklat. Kita dah order coklat kan? Nak shake strawberry. Kata muka flawless. Kejap dah tukar pula nak shake cookies and cream. Aduh. Lelaki tak. Satu je. Dia dapat shake, janji shake. Coklat ke, strawberry ke, mango ke, dolce pun satu je. Janji shake. Macam tu. Tetapi ingatlah dan yakinlah bahawa mereka akan dapat saja yang mereka hendak. Tidak dapat nak dijelaskan apakah yang mereka akan dapat. Kerana apa yang mereka akan dapat itu tidak dapat diberitahu kepada kita kerana ianya hebat sangat. Cerita Allah bagi memang paling hebat dekat syurga. Macam tu. Tidakkah nanti pasangan isteri itu akan cemburu kalau suaminya melayan bidadari yang ramai itu pula? Ulama kata mereka akan rasa puas hati bila sudah jadi ketua permaisuri kepada semua bidadari. Bayangkan. Jadi isteri kita jadi apa ustaz? Isteri kita jadi ketua permaisuri. Kita jadi, yang lain jadi bidadari. Bidadari syurga punya dan syurga kita kat dunia ni Allah angkat martabat dia jadi ketua permaisuri. Bukan ketua pramugari tau. Ketua permaisuri. Best. Tinggi jawatan tu. Maknanya presiden tim lah. Kan? Atas lagi presiden tim lagi. Ketua permaisuri. Permaisuri tu dah atas dah. Ketua lagi. Baik. Mana dia tadi? Ulama kata mereka akan dicabut rasa cemburu dari hati mereka. Mereka tidak kisah. Malah mereka akan jadi gembira apabila suaminya dilayani oleh bidadari itu. Nampak tak ada dah rasa jealous. Kan sekarang ni kalau perempuan lain hantar sesuatu kat suami kita, kita dah rasa cemburu kan. Tapi nanti Allah hantar bidadari, kita rasa cemburu pun. Dicabut perasaan cemburu tu dan kita happy. Suami kita dilayan oleh bidadari syurga. Dan kita menjadi ketua bidadari, ketua permaisuri. Bayangkan. Powernya Allah bagi dekat syurga. Baik. Ayat yang seterusnya, ayat 57. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Nampak? Kita
31 kali Allah ulang fa bi ayyi ala, nikmat. Amat banyak sekali nikmat yang telah disebut. Maka janganlah kita menidakkan segala nikmat-nikmat itu. Walaupun bunyi macam susah nak dipercayai, tetapi Allah ada kuasa untuk mengadakannya. Jadi kita berhenti kat sini dulu, ayat 58 besok. Macam mana rupa bidadari? Allah sambung lagi besok ayat dia, kalimah-kalimah cinta tentang bidadari syurga. Jadi rasanya, jika wanita itu tidak berkahwin di dunia, bagaimana Ustaz? Soalan Anwar. Baik, jika tidak berkahwin di dunia, percayalah bahawa jodoh dan rezeki Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan. Suatu kita belum lahir lagi. Jadi mungkin sekarang belum ada jodohnya, tapi yakin Allah akan bagi jodohnya nanti dekat syurga. Itu sahaja selamanya. Jadi kena dengar materi Ustaz Nasrullah. Jadi orang yang baik. Sebab yang baik akan datangnya baik. Mungkin sekarang belum lahir lagi, ataupun mungkin belum jumpa lagi, tapi sampai masanya, itu janji Allah, kita ada jodoh yang telah ditetapkan. Hanya perlu bersabar. Dan bagi yang sudah ada jodoh, bagi yang sudah ada jodoh, itu adalah ujian kita. Adakah kita boleh tunaikan amanah kepada jodoh kita ataupun tidak. Tunaikan amanah dengan baik, kita jumpa lagi kat sana. Ini soalan dia yang tadi saya baca. Adakah nanti di syurga kita tidak akan together with our spouse? Together tadi Allah dah janji, sama-sama buat, sama-sama dapat dekat atas, dekat syurga. Tapi dia akan jadi tarafnya lebih tinggi, dia angkat, jadi ketua permaisuri. Jadi macam itulah kita, kalau kita lelaki pun sama, perempuan pun sama, kita akan jumpa. Allah akan takdirkan kebaikan di sana nanti, insya-Allah, percaya. Nanti kita bersama bidadari kita yang punya nafsu, Ustaz. Yang tu nafsu dekat dunia tak sama dengan nafsu dekat syurga. Dekat syurga ni nafsu dia tak terkira. Buatlah anything you want. Do what you love. Love what you do, kan. Nak makan bukan sebab kita lapar. Sana juga sama, kita nak bersama dengan pasangan, nak bersama dengan isteri, bukan sebab kita nak seks, tapi sebab kita nak. Allah bagi dia macam tu. Petik je jalan. Tak kisah. Maksud dia macam tu. Jadi jangan bayangkan sama kita dekat syurga. Contoh khamar. Khamar ni arak. Dekat dunia diharamkan, dilarang minum. Tetapi Allah sediakan khamar di syurga mengalir. Ada dua jenis, kan kita dah baca ayat sebelum ni. Jadi kalau yang belum sempat dengar dan baca ayat tu, nanti ulang balik. Kita dah sampai ayat 56. Bayangkan, baca daripada ayat pertama. Allah dah sebut dah. Sebab tu kita kena mengaji dan bertadabbur. Baca makna. Kalau sebelum ni tak pernah baca, bayangkan. Kita dah baca hampir sebulan dah, setengah bulan dah surah Ar-Rahman, dan muka surat yang sama, dan kita dah semakin seronok baca. Baru satu muka. Bayangkan ada berapa muka dalam tu. 114 surah, 13 juzuk, 6,236 ayat dalam Al-Quran. Semuanya best. Nanti kita bersama bidadari kita, okey dah soalan-soalan dah. Okay, jadi saya rasa cukup setakat ini. Nanti kita bersembang lagi. Sebab setiap hari masa saya cukup sampai 7:30. Dan mudah-mudahan kita rasa happy bila dengar dan baca ayat Al-Quran. Dan kita hari ini dah ada 207 orang pagi ni. Dan untuk sesi yang seterusnya, kalau anda ada urusan, boleh teruskan dengan urusan anda. Jangan sampai terkendala. Sebab sesi pagi hanya ada lepas ni adalah PDT. PDT ni ialah Personal Development Training. Kita nak mencongkir rahsia, kita nak mencongkir cara, kita nak bersembang dengan pengalaman. Kita nak kongsi pengalaman saja di antara kita. Sebab kita datang daripada seluruh Malaysia dan kita tak tahu pengalaman mana yang boleh menjentik hati kita untuk terus maju ke hadapan. Jadi cukup setakat ini. Ampun maaf dari kami berdua. Salah silap, itu daripada kelemahan kami. Jadi yang baik datang daripada Allah. Yang tak baik itu kita sama-sama perbaiki. Saya serahkan kepada Mak Su. Silakan Mak Su. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zama. Siapa rasa best pagi ni? Siapa rasa highest energy? Siapa rasa bersemangat? Walaupun hari ni hari Wesak, hari cuti yang bersemangat. Okey. Boleh tak pinjam tangan bagi love? Masya Allah. Bagi love. Masya Terima Allah. kasih semua. Terima kasih. Saya ambil gambar nak masuk dekat IG story. Kita ada 4 page dalam ni. Ada 5 page. 5 page. Okay. Terima kasih semua. Kita ada 204, tak berubah lagi nombornya. Okay, terima kasih semua. Oh, cantiknya. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih semua. Okay. Saya masuk dekat IG story ni. Okay, terima kasih masuk. Teruskan. Masya Allah. Best kan? Pagi-pagi kita dapat jumpa. Kita dapat berkumpul adik-beradik. Cuma kita tak letak hidangan je masing-masing bawa. Boleh tak potluck? Maksud tak bersuara lagi. Jom kita sama-sama potluck. Sebab kan bulan puasa. Kan?
So nanti hari tak puasa nanti Mak Su cakap, jom kita Rising Star, kita potluck. Masing-masing bawa sambal, masing-masing bawa kuih, masing-masing bawa ni. Boleh kot? Boleh tak macam tu? Siapa nak? Siapa nak Rising Star? Bagi yang baru dengar perkataan Rising Star tu, mungkin inilah yang baru akan masukkan. Benda Rising Star ni satu program yang kita buat, kita membangun diri bersama. Dan program tu modul dia santai, hanya lebih kepada ukhuwah dan kita sembang-sembang pengalaman. Masa tu masuk. Ada yang tanya kan. Betul kan? So masya-Allah. So pagi ni kita nak tulis 10 perkara bersama-sama, 10 kesyukuran. So kita panjatkan rasa syukur kita pagi ni kan. Masya-Allah, bestnya kita dapat masih bernafas lagi. Kita kita dapat nikmat asas yang Allah bagi kan, dapat makan yang sedap-sedap. Pagi ni kita dapat masukkan kurma sebiji ke dalam mulut kita, rasa masya-Allah sedapnya kan. Kita bersyukur sebab dikurniakan tangan, boleh bancuh syek. Kalau kita tak ada tangan, macam mana nak bancuh syek? Kita bersyukur dikurniakan dua mata ni kan, duk pegang. Kadang-kadang kita terlupa nak bersyukur benda-benda asas ni kan. Kita boleh kita boleh tengok laptop kita ataupun handphone kita untuk kita bertadabbur setiap pagi. Kalau kita tak ada mata, macam mana kita nak tengok Al-Quran? Betul ke betul? Masya-Allah. Okey, jom kita sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita menulis 10 kesyukuran. Okey, jom. Sudah ada pensel. Jom kita tulis kesyukuran bersama-sama. Siapa nak ikut maksud tulis kesyukuran bersama-sama? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sangat. Sebab
Semua dah siap? Tulis 10 kesyukuran. Bersyukur sangat Allah bagi kita hidup lagi. Okay. InsyaAllah. Masing-masing berkeyakinan nak memperjuangkan misi Mahyush. Bantu masyarakat jadi sihat. Bantu sahabat dapat tingkatkan ekonomi. Dulu badan macam belon. Macam belon dekat belakang Maksu. Tapi sekarang dah kecut. Tapi yang bestnya dengan Nutrition Herbalife ni, dia firm, dia tak flabby. Masya Allah. Kan? Dan kita bertenaga. Rasa best, feel good. Kan? Betul tak Fatin? Kak Fatin. Kak Fatin ada sini, Kak Fatin Tarikh. Assalamualaikum Kak Fatin. Assalamualaikum Kak Fatin. Dengar tak coach? Dengar. Tiba-tiba kena seru, terkejut. Congratulations our new brand Heart from Oven. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, congratulations, baru dapat pin. Dapat pin apa tu? Alhamdulillah dapat supervisor coach. Masya Allah, tepukan. Alhamdulillah. Terima kasih. Tabarakallah. Allah. Tahniah Kak Fatin. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that Masya Allah. Ramai tau saya dapat feedback. Ada yang mesej coach, saya baru je senior consultant. Ya Allah susahnya coach nak jadi supervisor. Terbukti dekat sini Kak Fatin Muhammad Tarikh ni boleh jadi supervisor. Masya Allah. Tahniah Kak Fatin. Thank you so much. Terkejut ni sebenarnya Maksu. Tiba-tiba kena seru. Masya Allah Kak Fatin dah turun berapa kg dah ni? Alhamdulillah dah 10 kg. Tapi masih gigi nak pecahkan plateau, tapi alhamdulillah shape loss tu memang setiap bulan ada NSV. Alhamdulillah baju lama 12 tahun lepas tak muat pun alhamdulillah dah boleh pakai. So memang bersyukur alhamdulillah. Tak give up nak kurus secara sihat juga Tak give up sebab apa coach? Sebab tak rasa stres. Kita buat tu tak rasa stres, tak rasa macam kita nak turun berat. Kita rasa kita nak sihat. Itu yang buat saya re-enroll daripada Jun tahun lepas sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Kan? Re-enroll. Ada setengah orang duk cakap dengan Maksu. Ada orang dah bayar dah 370, lepas tu dia tak nak re-enroll dah. Macam mana tapi Kak Fatin ni nampak tu. I know yakin you all, Kak Fatin ni kerja dia re-enroll. Betul, seronok sangat berada dalam grup coaching dengan BMS, tim Get Fina Online. Seronok, saya memang seronok. Masya Allah, kan? So sebab Maksu yang garang ni kan, betul tak? Maksu memang garang. Garang-garang sayang, saya tahu, saya rasa sayang Maksu. Masya Allah, Kak Fatin. Bestnya tolong orang jadi sihat. Masya Allah, seronok, puas hati dapat Sebab tolong orang. Bukannya mudah untuk jadi supervisor, tapi akhirnya dapat jadi supervisor. Ya betul. Tak disangka-sangka sebenarnya masa saya dapat tu. Dapat complete 4,000 VP tu memang tak disangka masa tu. Alhamdulillah. Masya Allah, kan? Memang suka yang cari orang nak tolong jadi sihat ni. Memang saya suka tolong orang sebenarnya. So kebetulan saya nak kurus. Jadi saya ajak kawan-kawan saya yang
nak kurus tu, nak turun berat, untuk saya tolong diorang lah. So saya memang kebanyakan coaching saya memang kawan-kawan dan ahli keluarga saya. Alhamdulillah. Okay. Ada tak diorang kutuk? Alah, Herbalife pula. Kutuk tak ada lah sebenarnya, cuma diorang, sebab diorang tak cakap kan dengan kita, cuma kita tahu yang diorang tak ready, tu je. Saya hanya anggap yang masa ni diorang belum ready, nanti insyaAllah satu hari kalau diorang betul-betul nak kurus dan diorang tahu siapa yang boleh tolong diorang kurus tu, insyaAllah. Okay. Kak Fatin, ada tak yang bila Kak Fatin dah cerita dah tentang nutrisi, tentang online coaching ni, tapi diorang reject? Macam ada tak rasa sedih? Awal-awal dulu masa saya mula-mula jadi junior coach, memang ada yang macam kawan-kawan yang dah bayar, lepas tu bila dia tahu pasal Herbalife, diorang minta refund duit balik pun ada. Memang down sekejap lah masa tu, tapi saya fikir mungkin diorang ada pengalaman yang lepas yang tak berapa seronok dengan Herbalife. Jadi saya lepaskan je, saya pulangkan balik duit. Saya dalam hati cakap InsyaAllah once diorang tengok apa yang Herbalife buat untuk saya, apa yang saya dapat dari Herbalife, diorang akan inspired. Jadi Alhamdulillah masa 1 bulan tu, bulan Mac, tiba-tiba ada 6 COI saya yang terus register sebagai coachee. Saya pun terkejut macam terus datang 6. Alhamdulillah. Masa tu memang padahal diorang semua dah banyak kali tanya, tapi diorang tak register. Sekali bila register tu, semua 6 tu register. Alhamdulillah. Tu saya macam terkejut kan. Sampai sekarang diorang masih re-enroll. Masya Allah. Okay, kita reda sahabat kita tu nak duit balik. Saya dapat bayangkan, saya dapat rasa macam mana Kak Fatin rasa dia nak duit balik kan. Betul. Tapi Kak Fatin baik, bagi balik, bersangka baik kan. Adalah rezeki tu, everything happens for a reason. Rupanya, rupanya bila kita reda tu, satu tarik diri, 6 yang datang stay sampai sekarang. Betul, Alhamdulillah. Itu saya bersyukur. Maksudnya yang datang pada saya tu adalah yang betul-betul nak saya bantu diorang. Tu saya rasa macam tak ralat saya lepaskan yang sebelum-sebelum ni kan. Sebab Allah tahu yang bila masa sesuai dia nak bagi saya sesuatu tu. Betul. Sebab dalam Herbalife pun memang diajar macam tu, kita ikut etika. Okay, kita tak naklah sampai orang komplain, ya, kata kita ambil duit orang. Kita jangan sampai tahap macam tu. Okay. Nak turun berapa kg lagi? Kalau ikutkan untuk sampai ideal weight, saya ada dalam 15 ke 20 kg lagi. Saya sebenarnya nak minta ilmu, nak pecahkan plateau tu dari Ustaz Man. Boleh. Saya kena tunggu dia. Boleh. Dia berturut ilmu. Ustaz ada gergaji kat tepi bangku dia. Kak Fatin macam mana Kak Fatin keluarkan gergasi Kak Fatin? Keluarkan gergasi macam mana tu? Kak Fatin pernah down, saya pernah tahu. Betul, maksud dah awal dulu sebab saya baru lagi dalam PDT ni kan, saya tak strong sangat masa PDT ni, tapi lepas saya pergi training, saya join banyak training yang Coach Fatihah Yassin buat, Coach Fatin Najwa buat, lepas tu even Maksud, Ustaz Man semua buat tu saya join. Dalaman saya Alhamdulillah makin kuat. Jadi saya lebih positif lah, kira macam saya fikir apa dugaan tu, maksudnya ada benda yang saya kena baiki balik. Ada yang kurang dekat mana-mana lah, jadi saya kena ambil iktibar dan perbaiki diri. So bila saya, orang kata bila kita accept kelemahan kita, lepas tu kita minta doa pada Allah dan tawakal, redha, Allah akan bagi kita baliklah apa yang sebenarnya tak cukup tu. So memang lepas saya mendapat banyak-banyak training PDT ni, memang dalaman saya Alhamdulillah lebih cekal lah orang kata. Jadi apa yang saya nampak sebagai cabaran tu, saya macam Maksud katalah kena cari solution dia kan. Jangan fikir fokus pada masalah tapi pada solution. So saya jadi orang yang lebih positif lah. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat. That's why saya seronok berada dalam grup ni, grup coaching ni. Alhamdulillah.
So belajar, kita dapat belajar sesuatu ya sahabat semua. Okay. So bersangka baik je, Allah tu uji sebab dia sayang kita. Ya, Betul tu Mak. setiap dugaan yang kita terima tu sebenarnya Allah nak bagi sesuatu yang lebih besar. Siapa setuju? Boleh pinjam tangan. Setuju kan? Allah nak bagi sesuatu yang besar. Allah sayang sebenarnya. So ingat je, kalau kita ada challenge je, tarik nafas 3 kali, oh kita ingat. Allah kan ada. Oh nak jadi presiden tim. Oh maksud kata ikut daripada pengalaman orang yang dah jadi presiden tim, bukannya mudah tapi tak mustahil. Boleh jadi je presiden tim. Tapi kita kena strong. Kita kena percaya. Percaya tu kena besar. Pergi dapur percaya. Pergi ruang tamu percaya. Pergi bilik air kena percaya. Pergi masuk bilik kena percaya. Pergi luar rumah percaya. Pergi basement rumah percaya. Pergi parking kereta percaya. Percaya tu dekat mana-mana saja. Percaya kena besar. Betul Mak Su, betul. Setuju sangat. Dan rata-rata orang cakap, Mak Su macam mana nak buat IG? Mak Su macam mana nak buat Facebook? Ustaz tu terror je Facebook tu. Ustaz tu pandai je YouTube tu. Ustaz tu pandai je IG tu. You all semua pandai Instagram. You all pandai je online. Macam mana sebenarnya? Saya selalu kalau Ustaz tanya, Ustaz kalau dia orang tanya kita senyum je Ustaz Sebab technical is 20%. Macam mana yang kita berubah satu persatu ni, sebab maksud sebelum ni pun, siapa yang tak kenal. Saya rasa sebelum ni pun ramai yang kenal maksud. Sebenarnya maksud ni macam singa. Maksud sangat garang, maksud sangat kan, maksud sebelum. Tapi macam mana maksud change? Sebab banyak pergi training. Okay, Herbalife, company Herbalife dia sediakan platform yang sangat hebat, yang luar biasa. Tak habis-habis training. Maksud dapat untung Herbalife dia, bestnya Maksud. Tapi Maksud give back to company. Kita nak upgrade diri, kita nak berjaya, kita kena give back to company. Pergi belajar. Pergi belajar. Berkorban untuk belajar to be strong. Betul Mak Su, betul. Dari masa ke semasa kita upgradekan diri kita ke 80% mekanisme. Ini yang terjadi dengan Kak Fatin. Tahu tak yang best part masa saya dapat tahu Kak Fatin jadi supervisor tu macam flow je. Kak Fatin suruh saya doa masa tu. Kan? Masa tu kan kita ada meeting masa tu. Okay, kita semua mendoakan Kak Fatin. Okay, Kak Fatin target Kak Fatin masing-masing pun declare nak jadi apa-apa semua kan. Kak Fatin nak jadi supervisor. InsyaAllah, dan kita pun masing-masing pun mendoakan. Dan sekiranya kita dah melakukan perkara yang betul, sampai masa layak kita akan dapat. Betul. Setuju. Kan? So sekarang ni nak layak untuk nak dapat hilang daripada Plato, Ustaz boleh bagi gergaji pinjam sikit Ustaz? Andai ngorek ya. Ini kena bayar mahal, kena belanja shit sedap 10 hari. Ya. Okey. Pecah Plato tapi sebelum pecah Plato saya nak komen pasal belajar. Okay, saya setuju dengan Mak Su. Untuk berjaya tidak ada cara lain. Kena isi minda kita dengan ilmu. Dan minda kita takkan terisi dengan cara kita duduk saja. Bila kita bagi tahu kita ada kelas pagi ni, kita ada kelas tengah hari, kita ada kelas malam, kita ada event dekat sini kan. Tapi bila alasan yang kita terima, tak dapatlah Ustaz, nenek saya nak kahwin minggu depan. Tak dapat Ustaz, kucing saya beranak. Tak dapatlah Ustaz, saya begitu begini. Jadi tugas kita sebagai coach jangan kecewa. Next. Okay. Kalau ikut Pak Yang, okay, bila jumpa no tu yes, no. Yes, no. Sebab kita nak cari the next yes. Kan, faham tak? Bila kita ada yang tak faham sebab yang tak faham tu biasalah, dia baru nak mula faham kita mencari jawapan no, jadi kita bekerja ni untuk cari banyak no baru kita enjoy buat kerja. Tapi kalau kita dapat yes terus, kita jadi macam kita dah sampai climax dah hilang punca. Jadi kalau tak faham tak apa, jadi maknanya kita kena sampaikan kebaikan tu baik. Dan kita contoh macam ni tau, kita tanam pokok, kita tengok analogi ni ada dalam kehidupan. Analogi ni ada dalam kehidupan. Kita tanam pokok. Siapa yang menanam dia tahu. Bila kita tanam pokok,
untuk kita dapat hasil daripada pokok tu, apa kita kena buat? Kita kena siram, kita kena baja, kita kena jaga, jangan bagi ada serangga, kita kena cabut rumput, kita kena belai, kita kena cakap. Begitu juga kita. Kita nak sesuatu daripada company, nak sesuatu daripada Allah yang memberi rezeki, kita kena buat. Kena tanam, kena cakap, kena belai, kena hadirkan diri, kena belajar, kena masukkan input yang baik. Dan macam Masuk cakap, sebenarnya orang salah faham tu. Sebenarnya ilmu 80-20 ni kan sangat powerful. So tu kalau dalam hafalah nampak kereta 80-20 tu power. 80-20 ramai kita buat benda terbalik. Contoh benda paling basic nak turun berat badan. Ramai orang ingat senaman 80%. Senaman. Pagi bangun senam, petang bangun senam, tengah hari senam, malam senam, skipping 6,000 kali. Itu kesilapan yang saya buat. Tak salah skipping dapat hasil. Tapi lama mana kita nak bertahan skipping 6,000 kali tu sampai umur 60 tahun? No. Saya menang jom kurus dulu pada tahun 2015. Memang saya skipping 6,000 kali. Tapi 6 minggu je tahan. Minggu yang seterusnya tak boleh nak skipping dah. Jadi senaman bukan 80%. Sebenarnya 20%. Kita terbalik. 80% senaman, makanan 20%. Kita pun jaga makan. Makan sikit. Kononnya 20%. Makan sikit. Sikit je makan. Salah. Jadi betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Yang betul ialah jaga pemakanan 80%. Hidup kita ni ke dapur makan, ke depan makan, ke keluar makan, ke belakang makan. Nampak? Betulkan pemakanan 80%, 20% senaman. Kita boleh senam dalam satu hari 1 jam, 2 jam je. Kalau kita profesional 4 jam, 8 jam. Nampak? Betulkan biasa, biasakan betul. Jadi nak sambung pasal pasal belajar. Jadi keep learning. SQ dah sediakan ruang, kita dah sediakan kelas ngaji, kelas PDT. Jadi nak belajar je. Jadi yang stay ni, yang tak reti nak buat kerja ni bagus, belajar. Jadi ini kita buat dollar job. Kita bukan buat penny job. Penny job ni kita sibuk. Tapi kita tak tahu sibuk kita tu masa kita ni membawa kebaikan atau masa kita habis kat Netflix. Membawa kepada kelalaian. Okey, baru nak cerita pasal Plato. Tadi introduction. Intro dah panjang tu, Plato mau pukul 10 kita habis ni. Tapi ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Kan ada yang cuak. Alah kan. Okey, kita sampai sini dululah. Okey, ringkas dan padat. Cara pecah Plato yang pertamanya, teruskan apa yang kita buat sekarang. Sebab kena faham konsep Plato. Yang pertama kena teruskan. Kena faham apa itu Plato. Plato ni berat tak turun. Berat saja, BERAT. BERAT, berat tak turun kilonya. Tetapi perubahan masih berlaku pada bajunya, pada cincinnya, pada kasutnya, pada songkoknya. Pakai-pakai lobos. Tahu tak? Besar, kepala nak kecut. Pada speknya. Pakai-pakai rasa macam spek tu besar gajah. Macam tu. Berat tak turun. Sebab apa? Sebab ini otot, ini lemak. Saiznya tak sama, tetapi beratnya sama. Perasan tak? Badan kita ni berubah tapi kita tak sedar, tapi kita duk stres. Sebab itu kena ada coach, kena ada mentor, kena ada ilmu, kena ada support group. Siapa yang duduk luar memang dia out. Sebab dia tak duduk dalam sistem. Okay, yang pertama teruskan. Pagi kena shake, malam kena shake, tengah hari kena makan sihat. Sama. Yang kedua kena ambil more protein. Sebab badan kita nak tukar lemak tu kepada otot. Otot ni makanan dia protein. Berapa keperluan protein masuk dalam kelas kita. Kita ada topik tu. Berapa keperluan protein bagi lelaki 1 gram, perempuan 0.8 untuk 1 kilo berat badan. Saya tak nak sebut teknikal sebab yang teknikal ni ramai pakar kat dalam tu. Dan setiap orang tak sama. Tapi yang penting mekanisme ni, betul lah mekanisme 80%, teknikal 20%. Ramai orang nak teknikal. Macam mana Ustaz? Ni sukatan dia berapa? Ni sukatan dia berapa? Ini tinggi dia berapa? Matilah kita semua orang nak belajar teknikal. Tapi kalau kita tahu mekanisme, teknikal tu petik jari je. Pak dia datang sendiri. Herbelah dah mudah kan? Tak perlu nak kira kalori. Hang makan je shake herbelah tu pagi, petang, malam, kalori hang dah cukup. Kita duk sibuk nak kira berapa peratus kalori. Masa kita habis dekat kira kalori je. Sedangkan penyediaan makanan tu lebih penting. Perasan tak? Itulah kesilapan kita. Baik. Jangan rigid sangat. More flexible. Ini flexible. Flexible. Baik. Yang pertama tadi, makan kena maintain, konsisten. Yang kedua, banyakkan ambil protein. Yang ketiga, senaman 20% penting. Lepas tu dia 20%. Tukar rutin senaman. Rutin tu tukar. Kita biasa jogging je. Ataupun kita biasa kayu basikal je. Ataupun kita biasa zumba je.
Kan? Badan akan adapt. Tahu tak adapt? Badan kita ni dah ditakdirkan oleh Allah, letak kat suasana mana pun dia akan sesuaikan diri. Dekat cuaca sejuk dia akan adjust suhu. Dekat cuaca panas dia akan keluarkan peluh. Super tak? Kalau kita sentiasa bersenam yang sama, dia akan adjust supaya badan kita stabil untuk menerima. Contoh kalau suka skipping, dia akan belajar terima hentakan dekat kaki. Kalau suka berlari, dia akan kuatkan jantung. Jadi, badan akan adapt. Dia lali. Dia tak boleh nak ubah dah. Sebab tu kita tak rasa perubahan. Cara dia senang sangat kalau tahu cara. Jadi, upah dia doakan saya dan doakan kita semua dalam ni, go next level. Itu upah dia. Boleh? Okay. Cara dia ialah ubah rutin selaman. Maksud saya macam ni. Kita tukar-tukar. Selang-selang ganti-ganti. Hari Isnin buat skipping. Lepas tu dia ada dua tau. Satu cardio, satu body weight training. Cardio more on jantung. Body weight more on main berat. Sama ada guna body weight ataupun guna equipment. Lepas tu kalau saya nak terlambat ni kena buka satu kelas. Okay, tapi ni ringkas. Habis ringkas dah. Maknanya tukar rutin tu. Hari Isnin buat body weight training. Lepas tu tukar buat cardio. Lepas tu tukar weight training, tukar buat cardio. Jumaat dua-dua. Lepas tu Isnin tukar balik. Buat cardio dulu, lepas tu baru buat weight training. Lepas tu tukar Selasa weight training saja. Lepas tu tukar cardio saja. Badan tak boleh nak baca. Tak boleh nak adapt. Barulah kita boleh turun dengan cepat. Pecah plato. Itulah 6 minggu saya belajar. Ilmu ni saya dapat daripada Jom Kurus 5. Bila dalam tu saya duduk dengan semua pakar dalam tu. Cikgu, Zumba, Master Zin, tukar urut, diabetes, nutrition, dietitian, kesebesar dah. Dietitian, lepas tu nutritionist, semua duduk dalam tu. Jadi, begini. Saya duduk Herbalife duduk dalam tu kan. Tapi Herbalife ni yang menang sebab kita duduk produk yang terbaik kan. Jom Kurus 1 jadi juara, Jom Kurus 2 jadi juara juga. Jom Kurus 3 tak masuk, sibuk sekolah. Jom Kurus 4 jadi juara, Jom Kurus 5 juara tapi orang lain lah. Tapi saya guide. Nampak? Kerana saya dah buktikan we are the best. Tapi saya tak boleh nak cakap kat semua orang kita the best. Tapi bukti proven saya cakap dekat grup saya, kita the best. Yang duduk dalam ni anda dapat dengar ni. Kita adalah the best. Ada produk. Contoh sebab apa saya kata kita the best. Kita ada produk yang terbaik di pasaran. Atlet guna yang terbaik, tu guna yang kita punya. Baik, yang kedua kita ada marketing plan yang terbaik dalam pasaran. Dia memberikan kita banyak manfaat dengan kerja yang biasa-biasa je. Yang ketiga, kita ada lingkaran kawan yang positif seluruh dunia. Kita kawan dekat Malaysia, kita kawan dekat Indonesia, kita kawan dekat Singapura, Brunei, orang yang sama buat Herbalife dekat Nigeria. Cakapnya tak faham. Kita pergi dekat Extravaganza, Jepun, Hai, Herbalife, good. Itu je kita faham. Good, Herbalife, itu. Tapi kita tahu benda tu baik, itu je. Dia cakap kita tak faham. Dia cakap Jepun. Tapi kita faham Herbalife tu bagus. Dan Jepun teknologi yang paling tinggi dekat dunia, yang paling hebat dekat dunia pun boleh masuk Herbalife. Kita ni sebut Herbalife MLM. Sebab kita dah ada mindset lama yang kotor, yang rosak, yang buruk berkenaan dengan MLM. Buang. Sebab tu kita kena buang. Unplug nama dia. Lepas tu kalau pergi Teams of Med, pertama ni aja, coach ni aja, unplug. Buang ni segala memori lama yang kotor, yang negatif ni. Duduk dalam ni bagi jadi positif. Plug in baru. Cukup 3 tips. Kalau saya bagi 13 sekarang, pening semua dalam ni. Tak tahu habis pukul berapa. Okey Masu, menjawab soalan tak? Tanya Kak Fatin. Supervisor. Memang betul lah. Don kedebak. Memang betul. Dalam masa 15 hari ni semua boleh pakai kebaya raya ni. Walaupun dalam masa 15 hari raya kita nak sambut raya ni tak boleh datang rumah Maksu. Siapa duduk dekat-dekat Ipoh ni boleh datang rumah Maksu. Siapa duduk jauh Kuala Kangsar boleh datang Ipoh. Boleh. Orang Ipoh boleh datang Kuala Kangsar. Gitu. So yang negeri lain tu tak tahu macam mana. So siapa duduk dekat area Ipoh boleh je datang rumah Maksu. Suami Maksu berniaga ais batu. Jadi Maksu hidangkan ais batu goreng bersama dengan wow shake. Atau Fatin silakan, dia ada nak cakap sesuatu tu Masu. Boleh. Silakan Kak Fatin. Okey, Maksud Fatin nak tambah sebenarnya agaknya hari ni Maksud buat surprise ni sebab Allah nak bagi Fatin ilmu ni sebab memang 2-3 hari ni Fatin tengah duk fikir macam bila lah aku nak tanya Ustaz Man macam mana nak break plateau ni, nak message Ustaz Man daripada sehari ke sehari bertangguh kan.
So hari ni Allah dah kabulkan. Terima kasih Mak Su, terima kasih Ustaz. Inilah sebabnya saya memang percaya mekanisme yang kita duk anjurkan dalam kita punya grup ni kan. Memang sejak saya amalkan mekanisme ni memang Allah flowkan je apa yang saya hajati, apa yang saya nak tu kan. Allah memang flowkan aja. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih sangat Mak Su hari ni. Kan Kak Fatin, Allah bagi melalui jalan yang kita tak sangka. Sebab kita may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita percaya, yakin kepada Allah, yakin kepada mekanisme. Allah bagi Kak Fatin hari ni jawapan tu tuntas. Menjawab Betul. kita semalam. Ya, saya bergigil-gigil ni Tahniah apa ni sebab rasa macam bersyukur sangat Allah jawab apa yang saya meminta selama ni kan. Dan bukan untuk saya seorang, untuk kawan-kawan lain dalam chat hari ni semua dapat ilmu daripada Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Thank you ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Mak Su. Sama-sama kasih Kak Fatin. Dekat saya dah peluk dah. Itulah. Memang saya pun dah lama nak peluk Mak Su. InsyaAllah. Rindu kita nak rajin star lagi kan? Mandi sungai sama-sama. Tidur sama-sama. Kan? Itulah. InsyaAllah. InsyaAllah Ainul soon lepas yakin PKP sahabat. nanti. Ainul yakin. That's why macam mana orang tanya Mak Su. Macam mana Mak Su boleh stay 12 tahun dalam Herbalife? Sebab Mak Su suka tengok video Mak Hyush. Mak Su suka tengok tribute cerita Mak Hyush. Siapa tahu pasal Mak Hyush? Lebihkan tangan. Okey, syarat untuk you all nak jadi presiden team, you all kena kenal Mak Hyush You all kena kenal Mak Hyush. You all kena faham misi Mak Hyush tu. Kenapa Allah bagi ilham dekat dia untuk spread the love. Spread this mission. Tak kira bangsa ataupun agama. Buat baik dapat balas baik. Okay? Masya Allah. Jom kita sama-sama kita tengok tribute Mak Hyush sekejap, boleh tak? Jom. Kita nak jadi presiden team. Kadang-kadang tak sempat. Kejap lagi lah nak tengok video Mak Hyush. Kejap lagi lah tapi tak juga tengok. Jom, ada kesempatan ni kita tengok jap. Kita hayati tribute Mak Hyush. Ya? Yeah? Let me tell you what we're going to do with a company called Herbalife. We're going to take this company customer by customer, and we're going to take this company distributor by distributor, and we're going to take Herbalife around the entire world. Making Herbalife. You're what the pulse is of the company every single day. I had this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company, that we could help people. They would have not just hope, that they would have reality. I didn't have it very easy in life when I started out. I grew up in a very rough neighborhood of Los Angeles. I got to the 9th grade and I had to drop out of school. I needed to start working to make a living. My very first job was working at a clothing store. It was the best job I could possibly get.
at the time. All I wanted to do was be in the weight loss business. So what I decided after that, I was going to start a business on my own, and that we were going to have incredible products, and we were going to have an incredible marketing plan, and that is exactly what took place. When I think back to those, to that little dream at that particular time, it really it is completely amazing at where we are here today. Number one, you use our products. Number two, you wear the button. And number three, you talk to people. It's important for people to know, what tragedies people can go through and how they can overcome them. And I think that, if we can do it, I think everybody can do it. And I think that needs to come across very, very clearly. I think back over the years, and I got to tell you something. If I did it all over again, I wouldn't change a thing. You guys are the best. Masya Allah. Meremang. Kerja mulia. Buat baik, balas baik. Kerja mulia. Sampaikan berita yang baik pada orang ramai. Fardu kifayah. So kita terinspirasi dengan cerita Kak Fatin. So siapa ada sahabat-sahabat yang tak percaya boleh jadi supervisor tu, Kak Fatin boleh? Yang siapa yang ada je kita punya klien ni, kita punya downline yang dia orang masih lagi tak yakin. Kita dah jadi supervisor tapi kita punya downline ni tak yakin. Kita boleh cerita kan tentang Kak Fatin ni. Kak Fatin ni bersabar boleh dapat pun jadi supervisor. So sekarang ni kita tengah plan Kak Fatin untuk bantu Kak Fatin untuk jadi world team member. InsyaAllah. Masuk. Ya. Saya nak share lah dekat, kalau ada tak yang dalam ni yang belum supervisor ataupun masih senior consultant ataupun nak pergi ke next level, daripada supervisor nak pergi ke next level world team dan sebagainya, ada tak dalam ni? Nak tak tahu teknik mudah yang saya kongsi dan saya amalkan? Siapa nak? Okey, ada tu nampak tangan. Okey, terima kasih. Nak, okey. Macam ni. Untuk, terima kasih Awin, besar tapak tangan dia. Okey, macam ni. Untuk go next level. Okay, yang pertama sebab apa saya capai get team? Sebab yang pertama saya nampak apa yang saya nak pergi nak jadi. Okay, Noraini nak jadi wood team. Dengan kayu sudah. Kan, wood team, world team kan. Okay, pertama kita kena nampak, kena nampak dengan jelas. Okay, nampak dengan jelas tu means apa? Okay, nampak dengan jelas means, tengok step kita sekarang ni kat mana. Contoh sekarang ni senior consultant. Senior consultant ataupun junior coach. Junior coach ni means kita dah touch 500 VP. Okay, once kita touch 500 VP ni kita bantu 5 orang. 5 orang, kalau kita beli full set, 5 orang, 5 full set je. Boleh tak kita bantu sebulan 5 orang? Why not? Seminggu 1 orang. Itu kerja paling malas macam saya. Saya malas. Sebulan 4 orang 5 orang je. Kalau yang lain dalam Kisokman ni 20 orang kot.
Kan, lepas tu dia orang cepat naik dadak. Tapi saya ni dia bukan malas, dulu tak sempat, alasan kan. Sibuk, banyak kerja, memang ya pun kan, alasan kan. Jadi kalau seminggu seorang, kita ada 4 minggu dah 4 orang kan. Kalau beli 120 seorang, F1, F3, T dan Alo pun cukup 100. Kalau dia ambil 2 shake, T, Alo, F3 cukup 120. 4 orang sebulan, seminggu 1 orang. Okey. Seminggu 1 orang dah jadi senior consultant. Jadi macam mana nak jadi supervisor? Okey. Dia nak 4,000 point. 4,000 point. Tadi 500 VP untuk seorang senior consultant. Why not kita create 4 orang lagi ataupun lagi 7 orang, 4 orang, 8 orang lah senang. Senior consultant. Maknanya 8 orang senior consultant ni kita buat lagi setiap sebulan tu, kita bagi kepada 4 minggu, seminggu buat 2 orang senior consultant. Boleh tak? Buat 500. Jadi 4,000 point. 1 month supervisor. Faham tak? Susah sebab kalau kita bercakap, kena nampak gambaran. Okey, macam ni. Senang je. Untuk nak capai supervisor, kita perlukan 4,000. Kalau nampak 4,000. Supervisor nak 4,000. Jadi 4,000. Okey. Kena tulis. 4,000 VP bermaksud kita nak 500. Means seminggu 1,000 VP ataupun paling malas lah sebulan 1,000 VP. Maknanya dalam sebulan tu kita buat 2 orang je. 2 minggu sekali seorang junior coach. 2 minggu seorang junior coach. Jadi 4 minggu 2 orang junior coach. Dapat 1,000. Bulan kedua buat benda yang sama. Yang ni berjalan juga. Lepas tu bulan ketiga buat benda yang sama, bulan yang keempat buat benda yang sama. Nampak? 500. Week 1, week 2, week 3, week 4. Terima kasih Abang Amir kot ni. Terima kasih Abang Amir. Nampak? Ke maksud ini mana kita baru ada 2,000. 2,000 kita. Yati, terima kasih Yati. Okey, nampak? Terima kasih Yati. Kita saling melengkapi. Inilah yang kita best dalam hafalan, melengkapi. Jadi, kalau dalam seminggu kita boleh buat 500 1,000 VP. Okey. Ini bulan pertama. Minggu 1, minggu kedua, sebulan. Bulan kedua ataupun bulan depan ataupun orang yang bawah kita ni duplikasi buat benda yang sama. Cuba tengok 500 ni buat 500. 500 ni buat 500. 500 yang ketiga ni buat 500. 500 yang keempat buat 500. Terus capai supervisor. Cuba kira berapa. Ni 1,500. Sebenarnya boleh. Okey. Yang ni tak apa. Kalau tak faham tak apa. Nanti kita akan faham. Sekarang ni target kita nak capai. Okey. Yang pertama kena faham, kena nampak 4,000 VP untuk supervisor. Okey. Kemudian untuk jadi supervisor ni kita nak makan murah. Kita nak tak, kalau kita tanya orang, nak tak Kak beli barang, harga produk Herbalife ni sebotol F1 165 tapi Kak beli dengan RM90 je. Siapa tak nak? Nak makan murah. Contoh, nak tak Kak beli sekarang 25% sebagai distributor. Daripada 165 dapat 130 ataupun 128 berpersen kan. Nak tak Kak bayar RM113 je Kak dapat sebotol. Mestilah nak. Cara dia Kak kena jadi senior consultant ataupun junior coach. Cara jadi junior coach senang je Kak ajak masuk dalam grup, Kak ajak pergi kelab. Settle Kak. Dalam kelab ni dia akan jumpa dengan orang lain tolong cakap untuk kita Kak. Best tak? Best. Jadi fokus yang pertama buat 35%. Dah capai fokus yang pertama buat 35%, senior consultant ataupun junior coach, buat jadi supervisor. Dapat tak setakat dekat supervisor? Jadi saya doakan yang tinggal sini 150 orang yang tak reti nak pergi buat kerja ni, jadi supervisor. Dan ini adalah dollar job yang Pak Yang sebut. Terima kasih Yati duk sebut dekat saya penny job. Sebab saya dengar Pak Yang, saya tengah vacuum. Okey, saya tengah vacuum. Yati bagi saya sebiji the bush. Ustaz buat penny job. Mampu aku. Kan sikit je simple words tapi mendalam deep. Jadi saya ajar kat sini tips nak jadi senior consultant dan tips nak jadi supervisor. Dan yang ketiga, tadi nak makan murah. Yang pertama kena nampak, yang kedua nak makan murah. Yang ketiga, benda paling senang dalam Herbalife ialah kita adalah in business of duplication. Duplikasi ni jadikan A sebelah dia. Macam tu. Jadi benda sama. Pak photostat benda sama. Pak photostat benda sama. Jadi kita dapat jadi macam kita nak orang jadi macam kita juga. Jadi yang bestnya, kalau kita nak orang yang best,
Kalau kita nak ramai macam Ustaz Nur Azman, cuba jadi Ustaz Nur Azman. Macam itulah. Kalau kita nak ramai supervisor, kita kena jadi supervisor dulu. Kalau kita nak ramai world team, kita kena jadi world team dulu. Kalau kita nak ramai yang terbaik, ramai leader yang baik, kita kena jadi leader yang lebih baik daripada leader yang kita nak. Nampak tak? Kita nak jadi macam mana? Kita kena become dulu. Kita nak jadi pengguna yang baik. Kita nak jadi suami yang baik. Kita nak isteri yang baik, kena jadi suami yang baik. Kita nak anak yang baik, kita kena jadi bapa yang baik. Dapat tak? Faham tak? Dia semudah itu je. Itulah mekanisme dipanggil. Tak perlu fikir-fikir teknikal yang 5,000, 10,000 ni. Betul power mekanisme, power yang bawah. Okay, next level. Lepas supervisor nak pergi world team. Ada world team dalam ni kan, ada wood team. Okay. Kalau banyak sangat, yang setakat supervisor dah cukup. Stop, jangan dengar dah. Tutup telinga dengan jari. Nanti batal puasa pula. Macam ni. Tutup. Sebab nak pergi world team, senang. Tu Kak Lin, welcome back. Okey, dah 8.20 dah. Saya nak berhenti lepas setengah. 8.20, sikit je. Sikit lagi. Nak pergi ke world team. Senang sangat. Daripada yang supervisor tadi, kita jadikan mereka active supervisor. Apa maksud active supervisor? Ingat, tadi nak jadikan dia junior coach, senior consultant. Nak jadi supervisor. Ini nak jadikan dia active supervisor je. Active supervisor means dia buat 2500. Ni semua ada ilmu dia. Kita kena buat rumah 25. Jadi nak kena nuntut, kena mengaji. Semua orang dalam ni tahu ilmu tu. Cuma nak kena ulang-ulang dengar aje. Buat rumah 25 tu. Macam mana nak buat jadi 25? Bila kita jadi 25, kita senang buat. Orang lain pun akan buat dengan mudah. Untuk jadi world team, kena buat 4 bulan berturut-turut 2,500. Jadi dia game dia lain sikit. Jadi kalau tadi game dia senaman ringan-ringan, ini game dia kena more fit. Sebab kita nak more. Okay. Cukup setakat tu. Kalau cerita banyak kan pening. Untuk next level, world team ke active world team, dia dah masuk ke leadership. Leader. Kita kena belajar mengajar. Kan? Tadi kita belajar mengikut. Kita belajar untuk belajar. Sekarang kita belajar untuk mengajar. You kena ajar orang jadi leader. You kena ajar orang go next level. Okey, cukup setakat tu. Nanti pening. Ilmu ni terlalu banyak. Betul. Setiap level kita pergi, dia ada satu cabaran yang best kat depan tu. Best. Jadi, cara untuk berjaya ialah enjoy dengan cabaran yang ada. Macam Ustaz Bukhari. Enjoy. Do what you love, enjoy, happiness, insya-Allah. Kita go tu dengan happy je. Cukuplah masuk. Keren tekak. Best. Kak Fatin excited tak? Kak Fatin excited tak dah jadi world team? Excited, Masya Allah. Hari tu meeting dengan Coach Fatihah pun saya dah plan out dah macam mana saya nak jadi active supervisor untuk ke arah active world team tu. Yes. Okay. So, Alhamdulillah. bila kita dari senior consultant, kita dah plan nak jadi supervisor. So, pegang kemas-kemas. Okay, fokus. Okay, follow one course until success. Okay. So, bila dah jadi supervisor, jangan kita rasa, yay, bestnya dah jadi supervisor. Lepas tu tidur. Yeah. So, kita kena tahu what's next. Kita punya next untuk jadi world team. Active world team. Right. So kena enjoy the flow macam Ustaz cakap tadi. Okay. Bila kita tahu ke mana kita nak pergi, itu yang law of attraction tu. Okay, kita dah bagi tahu dah dekat kita punya mind. Okay, sekarang ni aku kena macam ni. Kan? Kena ikhlas lagi, kena seronok dengan apa yang aku buat ni. Kan? Kena attend training lagi. Sebab ingat, dalam Herbalife Mak Yus sediakan platform training. Tak habis-habis training. 3 bulan je ada training besar. Training. Sampai orang kata, Herbalife ni training je. Disebabkan training lah. Dah jadi ibu jadi hub. Kak Lin. Kak Lin apa khabar Kak Lin? Kak Lin sihat tak? Alright. Okay, nanti saya kenalkan Kak Fatin dengan Kak Lin. Kak Lin ni very strong woman. Okay, nanti kita jumpa dia. InsyaAllah. Thank you Coach. Terima Terima kasih maksudnya semua. Okay. So, betul-betul ke semua ni excited nak tukar pin ni? Siapa belum supervisor nak jadi supervisor ni? Siapa yakin tak lama lagi dia jadi supervisor? Boleh pinjam tangan?
Masya Allah. Okay. Maksud doakan. Right? Lepas je supervisor, jadi world team. Lepas je jadi world team, maka jadi get team. Lepas jadi get team, maka jadi millionaire team. Lepas jadi millionaire team, kita jadi president team. Hari-hari Dan yang bestnya masuk dalam Habelas ni kan, dia sentiasa kena jadi active supervisor. Walaupun kita dah jadi presiden team. Sebab kalau kita jadi presiden team, ingat kita dah akan dapat pendapatan macam tu sampai bila-bila. No. Habelas ni satu platform marketing yang kena bekerja je. Kena buat kerja. Dia tak boleh sampai masa dah jadi get team, dah dapat income 30,000, 40,000 dah free. No. Kena teruskan. Lagi banyak kita kena sumbang. Lagi tinggi kita duduk, lagi gayat, lagi banyak kita kena buat. Macam tu masuk kan. Jadi semua orang kena jadi active supervisor sampai bila-bila. Dan kita kan jadi active supervisor je, kita jadi double, triple active supervisor. Bukan buat 25, buat 5,000, buat 10,000, buat 15,000, macam tu je. Betul dalam affirmation kita sebut berapa yang kita nak. Macam tu. Terima kasih Masuk. Power gila hari ni. Lain macam aura dia. Nanti temu duga Kak Lin tu, dia baru comeback. Power gila tu. Kan? InsyaAllah. Kan? Okey, siapa nak dengar suara Coach Yati buat affirmation pagi ni? Coach Yati ni dia sentiasa bersemangat. Dia tengah makan bersemangat, tengah sembang bersemangat, tidur bersemangat, always bersemangat. That's why dia jadi active get team. Kita doakan sama-sama. Coach Yati tak lama lagi lah nak tukar pin jadi millionaire team. Bukan? Tengok tadi macam mana dia menyumbang tanpa diminta. Dia tolong tulis. Saya tahu pen dia power, saya tahu iPad Pro dia power. Dan terima kasih Yati, support saya. Thank you. Sama-sama. Saya bukan active get team saya president team. Nampak tu? Tak ada. Okay, jom kita baca affirmation. Jangan tidur. Mana Masuk boleh share slide affirmation tu? Boleh. Nah, ambil. Hai Kak Eta. Nah, masuk pagi ni, ambil. Okay. Kita berdirilah baca affirmation. Boleh. Diri. Dengan penuh semangat. Okay, slide dia masuk. Okay, boleh. Sekejap. Okay, siapa ready? Boleh komen. Ready. Kalau boleh berdirilah. Kan nanti berakar nanti. Pula buka video. Okay. Lama tak tengok Yati. Siapa tu? Kalin. Hai Kalin. Okay, jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aku yakin dan percaya dengan pertolongan dan rahmat-Mu. Kau redai ke atas diriku dan kata-kataku ini, ya Allah, menjadi benar untukku. Tiada daya dan upaya melainkan kuasa-Mu, ya Allah. I am here and now. Masya Allah, I love being in the present moment. Alhamdulillah, I'm so grateful for my life. Now I love myself, I like myself. I always respect myself. I deserve success. I am a happy person. I always receive miracle. I'm a multi-millionaire. I am a leader. I am a leader. I act in spite of my fear. I am a leader. I do not take anything personally. I am a leader. How others judge me reflect on themselves, not me. I am a leader. I do everything at 100%. Baca sama and consistently. I am a leader. I am bigger than any obstacles. I am a leader. I keep my commitments. I am a leader. I speak the truth at all times. I am master in generating leads every day. I am master in effective closing. I am master in coaching and mentoring. I am master in upgrading and auto-run. I am master in the art of promotions. I am master in training the leaders and I enjoy the royalties. I love to add values to other people's life. What other thing about me is not important. What I think about me is more important. Now I inspire others with my akhlaq. I let go of all perfections. Money comes easily and frequently to me. I keep earning more and more. I am generous giver and excellent receiver. I always have more than enough money for all that I need. I open myself to receive great things in my life. I open my heart and my soul to receive positive energy in my life.
I qualify for all Herbalife vacation and promotions. I attract positive people into my life every day. I focus only on the highest positive energy every day. I have abundance of love, joy, and happiness. My immune system gets stronger and stronger. My body becomes younger every day. I have the highest metabolism to burn all the fats and food I ate every day, wisely and strongly. I'm healthy and I have the highest energy. Now I have 10,000 volume points every month easily. My royalties increase every month easily. I change my PIN in every 90 days. I have 10 new coaches every season easily. I love working on myself every day. I easily attract new coaches and build my strong team. Everybody love me. I visualize my goals daily. I am successful in everything I do. I'm always connected to my higher self. I'm always connected to Allah. I'm the best version of myself now. I believe in myself. I can do it. I believe in myself. I can do it. I believe in myself. I can do it. All right. Good job, everybody. Masya Allah. Moga murah rezeki Yati. Semangat Coach Yati. So you all nak jadi presiden team, you all kena jangan miss buat affirmation. Sebab rata-rata diorang macam pelik. Kenapa Ustaz, Maksud, Yati dan ramai sekarang ni buat affirmation tapi aku tak start lagi. Okay, take note take note. Setiap hari kena buat affirmation. Barulah you all attract benda yang you all nak. Jangan ambil gemeh-temeh tentang affirmation ni. Saranan diri. Kita declare. Aku yakin, aku dapat. Kalau kita tak yakin, macam mana nak dapat? Okay? Kita rasa highest energy. Bila kita baca sama-sama dengan Coach Yati tadi, kita rasa macam, yulah, betul lah. Gitu. Kita kena ada keyakinan diri. Tak adalah kita rasa down. Okay? Jom kita jadi millionaire team. Jom kita jadi president team. Jom kita jadi chairman club, founder circle. InsyaAllah. Kan? Amazing. Ustaz yang hebat pun nak jadi president team. Gitu. Kan? Ustaz dengan Ustaz Zama tu tak payah buat live. Dia cikgu je. Jadi ustazah je. Apa buat live? Bagi kita-kita je. Tapi, nampak tak? Dia rebut peluang. Kan? InsyaAllah. Okay. Setakat ni saja kita pagi ni ya. Okay. Sekejap lagi kita solat duha. Lepas tu kita tulis kita punya list to do kita. Jangan lupa itu pun setiap hari tu. Ramai orang tak tahu lagi list to do. Apa benda maksud? Kita kena tulis apa yang kita nak buat. Kalau tidak nanti ada benda-benda yang kita tak ada yang tertangguh, ada yang tertinggal kan. So kena tulis tu. Okay. So alright, jom kita sama-sama baca doa. Lepas tu kita boleh buat tugasan masing-masing. Ya. Yang baik itu datang daripada Allah. Ya. Yang tak baik itu kita masing-masing improve. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Zama. Terima kasih Kak Fatih. Terima kasih Coach Yati Nazli. Terima kasih semua. Maksud sayang korang semua dan maksud sentiasa mendoakan semuanya. Sentiasa dilindungi Allah. Sihat sekeluarga. Sukses dunia akhirat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa rasa hari ni volunteer nak baca doa? Bukhari. Ustaz Bukhari ada? Ada tak? Ada tadi. Ada. Rawah al-Bukhari. Silakan Ustaz. Tafadhal. Wakil Kak Lin hari ni. InsyaAllah. Dia skipping 2000 kali. Push up lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا، وهب لنا بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخرتك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. اللهم ألطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okey, terima kasih Ustaz Bukhari. Terima kasih semua. Jumpa lagi besok. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Thank you. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jumpa esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Aliza. Bye. Terima kasih.